Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih kepada soalan daripada Teluk Kemang yang berkaitan dengan setakat mana TMB dapat mengurangkan kos operasinya dengan langkah-langkah diambil untuk meningkatkan kecekapan operasi. Tan Sri Yang Di-Pertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, secara umumnya kos operasi TMB meliputi kos penjanaan, iaitu kos bahan api yang digunakan untuk penjanaan elektrik serta kos pembelian tenaga elektrik daripada penjana-penjana bebas. Kos yang kedua adalah kos penghantaran, iaitu kos pemasangan talian bekalan kuasa elektrik voltan tinggi, kos pencawang elektrik dan lain-lain yang digunakan untuk menyalurkan tenaga elektrik daripada stesen jana kuasa kepada substesen pengagihan elektrik. Dan kos yang ketiga adalah kos pengagihan, merupakan kos pemasangan talian bekalan kuasa yang menyalurkan tenaga elektrik kepada premis pengguna. Dari segi peratusnya, kos penjanaan merangkumi 74%. Kos penghantaran 7% dan kos pengagihan lebih kurang 19%. Kerajaan sentiasa mengambil berat mengenai prestasi kecekapan operasi TMB dalam usaha mengurangkan kos operasi tanpa menjejaskan sistem daya harap pembekalan elektrik di semenanjung Malaysia. Untuk itu, langkah-langkah diambil adalah yang pertama, pelaksanaan bidaan competitive bidding dalam pemilihan pemaju loji jana kuasa baru. Untuk itu, pemaju loji jana kuasa yang menawarkan harga yang terendah di samping memenuhi kriteria teknikal dan komersial yang telah ditetapkan akan terpilih. Ini sekaligus akan mengurangkan kos operasi TMB dalam aktiviti pembelian tenaga pada masa akan datang. Yang keduanya, pembasmian kes-kes kecurian elektrik supaya kehilangan tenaga dalam sistem pembekalan elektrik dapat diminimumkan. Yang ketiga, pemasangan sistem SCADA dengan lebih meluas di seluruh negara untuk membolehkan operasi sistem pembekalan dijalankan dengan efisien dan berkesan. Yang keempatnya adalah pelaksanaan pelan menyeluruh bagi senggaraan yang cekap dan berkesan ke atas sistem pembekalan elektrik. Yang kelima, pelaksanaan program rombak rawat refurbishment dengan izin loji-loji jana kuasa yang telah lama beroperasi bagi meningkatkan kecekapan. Dan yang akhirnya adalah penentuan dan semakan kadar elektrik pada masa akan datang. Bagi menjawab soalan yang kedua daripada Teluk Kemang, kenaikan kadar penggunaan elektrik atau tarif elektrik bukan saja dipengaruhi oleh tanggungan bayaran kepada IPP, kos-kos yang terlibat dalam pengiraan tarif elektrik meliputi kos penjanaan, kos penghantaran dan kos pengagihan. Bayaran kepada IPP adalah sebanyak 30% dari kos penjanaan. Selebihnya merupakan bahan api yang diperlukan dalam menjana elektrik. Selain daripada itu, keperluan penjanaan baru diperlukan dalam membekal tenaga elektrik untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah meluluskan pembangunan loji-loji jana kuasa baru bagi menggantikan jana kuasa yang dihenti tugas bermula tahun 2015 hingga 2017 dalam usaha untuk meminimumkan kos penjanaan baru dan kenaikan tarif semenjak 2010. Kerajaan telah memulakan inisiatif yang memerlukan semua perolehan penjanaan baru dibuat melalui tender. Terima kasih, Tan Sri Speaker.